Yalah, pandangan dan amalan saya sebagai pemimpin dalam parti sangat berbeza dengan pandangan orang lain lah kan. Amalan dalam parti politik ni ialah dia akan berebut untuk dapat jawatan parti lagi tinggi, lagi bagus supaya dia dapat kursi selamat. Saya sebenarnya kurang setuju sebab itu akan melahirkan pembodek. Jadi dia sibuk kat dalam ni, dan dalam ni sebenarnya dia tak perlu buktikan kepada rakyat. Macam-macam benda boleh dibuat dekat bawah dalam ni kan. Kalau pemilihan parti-parti lain yang menggunakan perwakilan untuk dapat kursi yang cantik ataupun dia dapat jawatan kursi menteri, hanya boleh jaga lebih kurang 100 orang, 1000 orang kan. Jadi itu yang amalan rasuah dan sebagainya lah kan. Sedangkan kalau kita ada tanggungjawab untuk meletakkan atau menaikkan pimpinan lapisan untuk parti, kita bukan saja perlukan orang parti menerima dia, kita perlu yakinkan diri saya sendiri. Contohnya 2-3 benda. Satu, sebenarnya dia berani berkorban. Maksudnya dia team player dan dia tahu matlamat besar yang mengatasi kepentingan dan cita-cita dia. Pertama. Yang kedua, dia ada otak. yang sebab kalau kita letakkan seseorang kemudian dia dalam jawatan atau amanah itu, dia tak boleh buat kerja, kita tak boleh bantu dia. Memang satu dunia nampak dia ni sebenarnya tak boleh. Dan itu ada yang berlaku juga masa zaman kerajaan Pakatan Menang 22 bulan kan. Kita letak setengah orang tapi memang kita tak boleh nak pertahankan dia kerana memang dia ni nampak nak kendalikan mesyuarat pun tak boleh kan. Jadi sebab itu kriteria kedua yang saya tengok ialah dia mesti ada otak. Ketiga ialah dia rajin dan dia pandai mengurus. Dia ada inisiatif sendiri. Jadi maksudnya dia ada usaha dia sendiri, dia ada pasukan dia sendiri. Okey, kalau ada tiga-tiga ni, nak uji dia, hantar dia ke medan perang. Jangan hantar dia ke istana. Kan? Jadi bab itu memang sebab itu kalau orang yang di luar keadilan mungkin dia tak faham kenapa ada orang dalam keadilan yang cukup benci dekat saya. Sebab dia merasakan bahawa saya tidak memberi peluang yang sama rata kepada semua orang. Sebenarnya tak. Dia ada kriteria-kriteria tertentu yang kalau kamu telah menepati, baru kamu sepatutnya diberi peluang. Sebab bila dapat peluang itu, kalau kamu tak bersedia, kerjaya politik kamu hancur. Dan kalau kamu dah dapat peluang sebelum-sebelum itu, contoh macam YB ni, contoh macam Saudara Akmal, ada kebolehan, ada peluang, maka setiap pemilihan dan setiap pilihan raya parti itu jangan duduk tempat selesa. Kamu kena ke depan dan ke depan. Ke depan itu maknanya mengambil tugas yang bunuh diri lah. Sebab kalau tak berjaya, paling kurang dia belajar. Paling kurang ada perkara yang dia belajar, yang dia tahu. Kalau berjaya, maksudnya orang tahu yang untuk berjaya itu banyak benda yang dia kena usahakan. Jadi either way dia akan menjadi lebih baik dan lebih bagus dan lebih bagus. Macam itu sepatutnya kita melatih pemimpin. Jadi itu sebab Nik ke Setiawangsa lah. Walaupun memang bunuh diri lah kan. Tapi selalunya kami memang masuk kamikaze. Cuma Nik masa tu dia tak boleh nak mengungkit dengan aku lah. Kalau dia kata pergi Setiawangsa bunuh diri, aku nak masuk penjara lagi tengok. So fair and square lah kan. Baik. Itu ceritanya dan sejarahnya begitu. Sri Setia pun tak mudah dia mencabar dan Setiawangsa pun begitu. Dan 2 kali berjaya, alhamdulillah. Soalan kepada saudara YB ni tentang pemilihan lah, kita patah balik ke pemilihan. Sekarang ni soalan lebih direct sikit lah tentang pemilihan. 2 mazhab, saudara YB, 2 mazhab dalam pemilihan ni. Bahaya mazhab kan. Mazhab berunding dengan mazhab berperang. So saudara ni pilih bersama mazhab perang. Mazhab perang. So kenapa ini melihat ialah mazhab berunding ni antara dia punya dalam kurungan kemah besar dan sebagainya, mazhab perang ni kukuhkan parti, fokus kepada isu yang sebenar. YB ni pilih bersama dengan satu jalur yang istilahnya garang dan perang. Kenapa pilih ini sebagai medan untuk masuk pemilihan kali ini? Pertama ialah
nak kata saya terus ke mazhab perang pun tak betul. Sebab kalau kita tengok masa telah pun diberikan. Dan saya waktu tu pun saya rasa saya dalam beberapa ketika saya juga agak terbuka dengan soal nak berunding, berbincang daripada 2020 sampai ke tahun ini. Jadi bila kita tengok keputusan PRN tu satu, kedua ialah PRU semakin dekat. Ya, kalau kita paling lumayan pun tahun depan lah PRU. Kalau nasib tak baik tahun-tahun ni. Jadi dalam keadaan itu, bagi saya maka masa sudah sampai untuk kita nyatakan pendirian. Dan sebarang kerjasama sebelum pilihan raya dengan parti-parti yang di luar kerangka Pakatan Harapan, susah kita nak jawab dengan rakyat. Dan saya dapat WhatsApp. Saya ni jenis yang suka kongsi. Saya berkempen ke, ni ada 5,000 ahli. Saya message personally 5,000. Memang pening sikit lah kalau saya terlepas pandang. Tapi bila mereka akan message, dia kata, yelah nak minta undi, saya message mereka. Jadi bila mereka ada tak puas hati dan sebagainya, jadi kata, kenapa kamu ni nak baik dengan kem sana dan sebagainya. Kita dapat feedback tersebut. Mungkin bukan saintifik, tetapi secara pukul rata. Dan kita sebagai orang politik, kita juga dapat rasa denyut nadi pengundi ni. Jadi bagi saya, mereka nak kita ambil pendirian yang jelas. Dan sebab itu lebih mudah kalau kita balik ke PH. PH ada 3 parti. Kita boleh katakan kerangka PH ni dah dibentuk sejak reformasi. Makna amanah tu golongan progresif dalam PAS, kita ada DAP, kita ada keadilan. Dia dah 24 tahun. 23 tahun, 24 tahun dah bersama. Jadi kita lebih selesa. Memang ada kita kadang-kadang tercalar, berbeza pandangan. Dalam PH pun ada yang mungkin lebih pro khemah besar, tetapi secaranya kita dah tahu di mana idealism kita, atau lebih tepat ideologi kita. Tetapi kalau kita nak bincang macam dulu, kita dah bagi peluang kepada parti bersatu. Kita menang pilihan raya, betul. Tetapi kita tahu bila kita memerintah, kerajaan itu tidak compatible. Kita tiba-tiba ada Kongres Maruah Melayu. Lepas tu ada alasan sebab parti bersatu dapat 13 kerusi, dia pun ajak orang lompat. Kita kena ingat sejarah ni. Ajak orang UMNO lompat. Dan saya berbincang dengan mereka. Ada sebahagian okey, tapi banyak di antara mereka yang lompat ini jiwa dia tak ada apa. Mereka pun tak menang atas tiket PH pun. Sekurang-kurangnya bersatu tu menanglah juga atas tiket PH. Tapi yang baru ni, mereka tidak ada, jiwa tu tidak ada. Jadi sebab itu benda ni akhirnya jatuh terburai. Jadi sebab itu sama ada kita, tentu saya sudah tentu nak kita menang PRU. Setiawangsa ini antara macam tadi, kursi yang orang kata bellwether. Maknanya kalau kita menang PRU, chance kita menang Setiawangsa tu lebih tinggi. Jadi itu tentu ada dalam interest saya. Tetapi apa-apa pun kita nak menang dan kita nak pastikan parti ini berkekalan pada masa akan datang. Kalau kita berunding, itu saya jumpa dengan kawan-kawan di Kelantan, kita berunding dengan bersatu, mereka pun tak bodoh. Mereka mungkin bagi kita 1 kursi, 2 kursi di Kelantan. Katakanlah kita dapatlah 1-2 kursi tu, kan, kita seronok. Tengok-tengok kita akan hilang lagi banyak kursi di seluruh negara. Atau lebih teruk lagi, 5 tahun nanti kita akan dihukum oleh pengundi. Dia kata, kamu ni dah jadi parti apa? Jadi sebab itu kita nak kelangsungan parti kita yang betul majoriti Melayu, tetapi dia bersifat pelbagai kaum. Itu membezakan kita dengan parti-parti sama ada UMNO maupun bersatu. Jadi rundingan sebelum pilihan raya bagi saya sangat sukar untuk dipertahankan atas alasan tersebut. Sebelum saya nak tanya Saudara Rafizi, saya nak petik sikit lagi, nak minta Abang Bini respon. Tapi inilah, saya bukan nak pergi personal sangat, tapi benda ni penting. Orang ada satu serangan pada Saudara Rafizi baru-baru berlaku. Saudara Rafizi terlalu memandang tinggi diri dia. Pandangan rasa diri dia saja betul. Abang Bini lihat macam mana tentang perkara ini? Itu bagi saya dalam politik ni, semua orang kena ada confidence dia, kan. Saya ingat kau tak masuk politik lah. Kalau mungkin nak jadi ahli untuk ahli ibadah dan sebagainya, itu cerita lain, kan. Tapi dalam politik itu ada wahyu. So dia kena ada confidence, kan. Tapi saya tak atas track record yang mudah. Saya ingat kempen kita 2013.
yang mana kita tak ada main soal bekerjasama dengan mana-mana parti. Kita tak main dan kita ada masalah dengan PAS ketika itu, tapi kita fokus pasal soal periuk nasi rakyat. Soal waktu tu isu mansuhkan PTPTN, nak bagi pendidikan percuma, nak turunkan harga kereta. Kita tengok impak dia begitu besar pada pengundi, dan arkitek dia saya boleh katakan, sebab saya pengarah komunikasi, ialah saudara Rafizi sebagai pengarah strategi. PRU 2018 saudara Rafizi ambil pendekatan yang lebih targeted, iaitu pada kerusi-kerusi yang bersifat marginal. Dia banyak bagi sokongan kepada kerusi-kerusi keadilan yang marginal, tetapi juga kepada kerusi-kerusi amanah pada ketika itu. Dan sekali lagi, saya ingat daripada 44 kerusi yang dibantu oleh Invoke, 42 menang. Jadi rekod itu bagi saya satu rekod yang jelas. Adakah saya pun ada berbeza pandangan dengan saudara Rafizi dan sebagainya, tetapi tidak boleh, saya kata kita tak boleh perkecilkan sumbangan beliau. Dan saya selalu guna contoh ini. Saya pergilah mana-mana, bila orang cam saya ke, ataupun saya cerita saya ni ahli parlimen keadilan, mereka akan kata bila Rafizi nak aktif semula ataupun bila Nurul Izzah nak aktif semula. Itu je yang di bibir mereka. Dan mereka harap sangat kita menang, kan? Jadi itu ialah pandangan rakyat dari bawah. Baik. Terima kasih Saudara Nick. Puan Wira, nak respon ke pasal tu? Tak adalah nak respon. Cuma dia sebenarnya soal disiplin kerja. Dia berkait dengan yang saya sebut tadi pasal ni, pasal semualah. Ialah orang yang kenal saya ni, ialah dia tahu saya tak suka sembang sebenarnya, kan. Jadi selalunya kalau nak buat keputusan, sama juga kalau kita nak buat keputusan pimpinan mana dan sebagainya, dia tak boleh ikut sentimen saya suka, saya tak suka, tapi mesti berasaskan fakta. Dan ini yang kadang-kadang letih dalam politik ni. Kalau dalam organisasi profesional, dia mudah. Orang yang ada fakta dan bukti, maka keputusan itu akan, dia tak ada argument lah, tak ada nak bergaduh lah, kan. Dalam politik ni tidak, kan, dia selalu berpuak. Jadi orang yang akan menerima hujah dan fakta yang saya bentangkan, selalunya dia akan setuju dengan saya lah. Tapi akan ada 2-3 kumpulan tu, sebab dia ada kepentingan tertentu. Contohnya macam dengan saudara Azmin dulu dekat Selangor, kan. Bila kita bentangkan fakta demi fakta, dapatan demi dapatan, bahawa pertandingan 3 penjuru itu menguntungkan kita dan kita tak perlukan PAS. Kalau kita terus bersama dengan PAS, penyokong tegar Pakatan Harapan yang selama ini memberi kemenangan kepada kita akan lari, kan. Bagilah fakta macam mana pun, dia tak terima. Sebab kepentingan dia ialah dia takut. Sebenarnya dia takut kalau tak ada PAS, maka dia tak boleh menang Selangor, kan. Jadi bila dia dah tak boleh berhujah dengan fakta-fakta, dia segang peribadi lah. Dia mula, kemudian timbullah soal dia ni ego, dia ni tak boleh dengar cakap orang, dia ni sebagainya, kan. Jadi aku dah masak lah. Memang selalunya di mana-mana kita pergi, dalam mana-mana organisasi, kalau kita ada pandangan yang kuat mengenai sesuatu perkara dan kita ada fakta yang meyakinkan kita, memang sebenarnya kita akan tegas dengan pandangan itu. Dan bila kita tegas dengan pandangan itu, orang tak suka lah, orang akan kata ego lah, macam ni semua, kan. Tapi keberkesanan seseorang itu sebenarnya, kalau kita ada seorang atau sekumpulan pemimpin politik yang dia tak ada mana-mana pegangan, dia lalang tu, asalkan dia hidup. Sebab dia pun tak berminat dengan soal hujah dan fakta, dia pun tak buat kajian. Jadi dia pergi ni, dia tengok kok mana angin bertiup. Jadi orang macam ini yang selalunya kurang selesa dengan macam saya. Sebab saya ni selalunya kalau hitam, sebab nak kata putih macam mana, semua hujah dah kata hitam, kan. Sedangkan dia datang, ada pula sekumpulan politik, ahli politik, dia datang, dia tak kira hitam putih, dia kira kok mana aku boleh pergi, kan. Jadi budaya itu saya tak suka, dan oleh sebab budaya itu saya tak suka, macam-macam lah orang panggil, kan, ikut suka dia lah. Aku tak ambil pot sangat lah. Baik, kita dah nak habis sejam ni, Saudara Nick. Yalah, mesti pemilihan, kan, mestilah ada soalan-soalan yang kita bagi peluang kepada Saudara Nick untuk ceritakan sikit. Kalaulah ada 17 calon ni, ada 17 calon, ada yang senior, ada yang paling muda, pemilik di tengah-tengah lah kiranya. Apa
kiranya offer ataupun tawaran Y Binik, kenapa orang kena beri kepercayaan kepada Y Binik sebagai naib presiden dalam era kita nak menuju pilihan raya ni? Kenapa perlu pilih Y Binik? Lepas ni soalan yang sama juga ni kepada Tapi ini kenapa ni? Bukan kan? Tapi aku tolong kenapa ni? Okey, terima kasih Syuk. Yalah, ada 2 menteri besar, ada 2 mantan timbalan menteri kan. Jadi memang meriah. Nama pun Parti Keadilan. Cuma bagi saya yang paling penting yang saya nampaklah pengalaman saya sebagai orang yang beza macam Saudara Rafizi. Saudara Rafizi dia sempat ada professional career. Macam saya memang boleh dikatakan lepas belajar kecuali masa yang sekejap, saya dah bergelumang lah dengan full time kerja politik. Apa yang saya lihat ialah hari ini parti kita ada 1 juta anggota. Dan dalam 1 juta tu ada macam-macam. Ada aktivis buruh, ada NGO orang asli, ada engineer, ada artis artis ramai. Artis ramai. Jadi dalam keadaan macam tu, okey, mungkin artis tu dia lain sikit. Tapi kalau dalam setengah orang, dia tak tahu macam mana dia nak ke depan. Dia mungkin minat nak jadi mungkin dia minat nak tahu boleh ke tak dia nak jadi calon contohnya, ataupun nak bertanding ketua cabang. Tapi kalau dia masuk seorang-seorang, dia tak ada confidence tu, maka dia tak tahu ke mana dia nak pergi, dan kadang-kadang dia pun hilang macam tu. Lepas tu ada parti lain datang, dia pun ikut parti tu. Parti tu kecil, tengah happening kan, jadi masuk parti tu naiklah nama dia. Jadi sebab itu bagi saya antara perkara yang mungkin kita kena buat, dan pengalaman saya dengan Saudara Rafizi dulu ialah soal internship. Internship tu mungkin untuk student, tapi juga bagi golongan profesional. Macam ada parti di Afrika Selatan, apa yang mereka buat ialah dia buat mungkin saya tak tahulah benda tu praktikal ke tak, tapi mereka buat program setahun. Mana every weekend, sebab ni antara profesional bukanlah every weekend, mungkin 4-5 weekend. Lepas tu ada kelas online dan sebagainya. Mereka panggil, mereka dedahkan kepada ideologi parti, bawa jumpa pimpinan, suruh buat ceramah di bawah. Ada macam internship, tetapi level dia tinggi sikit lah. Jadi tujuan dia apa? Sebab parti ni Democratic Alliance, dia tidak ada kepimpinan kulit hitam. Dan Afrika Selatan majoriti ialah kulit hitam. Jadi dalam soal tu dia nak develop tokoh dia. Jadi hari ni misalnya 17 calon naib presiden, kita hanya ada 1 calon wanita. Itu satu gap lah yang kita ada. Sabah Sarawak, mungkin masyarakat orang asal, kadang-kadang mungkin kita ada kekurangan Tionghoa, mungkin sebab keadilan kena balance semua benda, kan. Jadi itu antara cara kita nak address ialah dengan ada satu program kepimpinan yang structured, yang saya rasa kita kena betul-betul invest. Itu saya rasa saya boleh bantu. Sebab sayang, saya tengok banyak sangat tokoh-tokoh kita di bawah yang kita tak nak hilang mereka. Saya tak kata mereka dia akan dibagi laluan mudah dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya ruang untuk mereka belajar tentang parti, pendedahan dan sebagainya. Dan jika mereka layak, mereka proof yang mereka layak, maka kita bagi tempat. Itu sajalah. Tapi makna inisiatif ni perlu ada. Sebab kalau kita duk cakap, contohnya kita nak buat kota masa depan untuk wanita, tapi kalau kita tak sediakan kapasiti tu, maka benda tu akan tidak akan mendatangkan hasil yang positif. Itu antara perkara yang saya nak tunjulkan. Yang lain bagi saya ialah kita kena sentiasa satu lagi kena cari jalan juga. Saya tak tahulah apa ni, tetapi nak bagi benar-benar rakyat faham tentang politik yang keadilan bawa. Macam saya kata, mudah di negeri-negeri yang kita menang, orang hanya lihat keadilan ini sebagai wadah. Sebab nak dapat ahli majlis, nak jadi adun, nak jadi YB. Tetapi kita nak, kalau anda percaya kepada politik progresif, baru anda pilih keadilan. Saya tahu itu idealistik dan mungkin lagi kita berjaya, lagi susah untuk kita implementasikan. Sebab orang suka parti yang berjaya. Tapi nak tak nak, kita kena ada trust tu. Sebab dulu mudah. Dulu bila tak menang apa-apa, memang orang yang betul-betul percaya je lah terlibat dalam parti ni. Tapi bila kita dah menang, then we have to ada that cara untuk kita kekal jati diri keadilan. Baik. Pada Saudara Rafizi mungkin kena di antara 17 calon tu kan. Kalau saya jadi pengundi lah, ada MB kat situ kan, ada 2 MB kan, ada banyak lagi lah calon-calon lain. Kenapa kena cungkil? Kenapa saya kena, di mana sisi terasingnya saya perlu mengundi Saudara Nik Nazmi? Masa kita bincangkanlah barisan naib presiden yang 4 yang kita kena tampilkan kan. Jadi kita melihat dengan dekat
keperluan bukan saja untuk memenangi undi dalam parti, tapi keperluan dengan rakyat dan lebih penting keperluan negara. Okay, jadi sebab itu contohnya gandengan Menteri Besar YB Amin dengan ni kan, dan Lee Kang dan juga Mani kan, masing-masing itu ada peranan dia. Tapi kalau ni kan, kita perlukan seorang pimpinan pelapis, dan dalam keadilan ni naik presiden tu masih lagi 3 pelapis kan. Pimpinan pelapis yang ada sophistication untuk memahami betapa rumitnya masalah struktur di negara ini. Dia tidak cukup dengan seorang pemimpin yang boleh berucap. Dia tidak cukup dengan seorang yang nak jadi hero. Dia lebih-lebih lagi, kita tak nak orang yang hanya nak jawatan untuk jadi menteri. Sebab masalah yang dihadapi oleh negara adalah sangat rumit di luar batasan kecerdikan sesetengah orang. Kita ni dah sampai, kalau saya ingat dulu, masa saya ceramah 5-6 tahun dulu, kita cerita kita ni dah tak sampai nak jatuh gaung. Sekarang saya ingat kita sedang berpaut di pokok dalam gaung. Jadi dia sangat lain tau keadaan dia kan. Jadi kita nak ambil orang yang terlalu tua, yang terlalu sudah pun ada pandangan sendiri, dia pun terikut-ikut dengan penyelesaian lama pun tak boleh. Kita nak ambil yang muda sangat pun tak boleh. Jadi ni berada di tahap yang saya ingat sesuai, kerana kita tak boleh persoalkan kebolehan intelek beliau. Kan dalam banyak-banyak pimpinan muda keadilan, sebab tu kadang-kadang ada orang sakit hati dengan saya, sebab kadang-kadang saya suka sakat, sebab kita pun ada juga pimpinan muda keadilan ni yang dia sudo intelek tau. Dia baca 2 muka surat, dia akan tweet macam dia tahu satu-satu semua benda tau. Masalah tau. Sebab tu dia orang kadang-kadang tak suka kat saya. Sebab kalau nak betul-betul nak jadi cerdik, baca semua paper PhD tu, baru faham kan. Ni, jadi dari segi kemahiran dan kebolehan intelek, Nick ada. Dari segi kesabaran dia untuk memahami sesuatu masalah yang rumit, dia ada. Dari segi pengalaman mentadbir, sebenarnya dia ada. Daripada ADUN, pernah jadi Exco, kemudian pernah jadi timbalan yang di-Pertuan, pernah juga jadi setiausaha politik Menteri Besar. Jadi Nick pernah berada dalam eksekutif, pernah ada dalam melihat sendiri Menteri Besar, pernah ada dalam legislatif pun ada, dan sekarang di Parlimen bukan saja sebagai ahli Parlimen tapi juga di jawatan kuasa terpilih pertahanan. Jadi dari segi rangkuman pengalaman yang dia ada tu, dan umur dia, dan juga kebolehan intelek dia, saya rasa ini yang negara perlukan buat masa depan. Ni mungkin perlukan 5-10 tahun lagi untuk betul-betul faham keseluruhan masalah, supaya bila sampai masanya dia ada tanggungjawab. Dia bukan saja memanaskan kursi tu, dia betul-betul boleh buat kerja kan. Jadi kalau tak diberi sekarang, sedangkan kita tahu dia akan masa 5, 6, 7 tahun untuk betul-betul memahami, negara akan berada dalam kerugian. Kalau tanya saya, itu sebab utama saya rasa Nick perlu ke depan sekarang. Kerana di kalangan barisan pimpinan yang kita ada dalam keadilan, apatah lagi dalam parti-parti lain, tidak ramai yang ada kebolehan intelek yang Nick ada, yang digabungkan dengan kesabaran yang dia ada. Contohnya, saya ada kebolehan intelek sama macam ni, tapi aku tak penyabar macam ni. Okay, betul macam aku punya fuse tu very short fuse. Sedangkan ni ada kesabaran yang panjang, dia boleh duduk, dia boleh dengar, dia boleh go through kan. Saya benar dengan ini. Jadi dia ada kesabaran yang besar tau, yang aku tak ada lah. Dan sebab itu kau nak cari orang yang cerdik dan kebolehan intelek semata-mata mungkin ramai, tapi nak cari gabungan orang yang ada kebolehan intelek, yang ada kesabaran, dan yang memilih untuk berada di dalam politik, sedangkan politik tak menjanjikan apa-apa kan. Jadi yang itu tu hanya ada pada beberapa kerat saja dalam barisan keseluruhan anggota politik muda seluruh negara, bukan saja dalam keadilan.
dalam muda pun payah nak cari macam tu, dalam UMNO pun payah, dalam PAN pun payah. Jadi kalau kita ada aset yang begitu, yang rakyat pun boleh tengok, adalah satu kerugian jika keadilan tidak melabur daripada sekarang untuk buka ruang kepada Nick supaya kalau satu masa dia ada jawatan yang penting, dia bukan saja boleh memenangkan parti, tetapi dia juga boleh membantu menyelesaikan masalah struktur yang ada di negara ini. Baik, saya